Yang kedua saya nak cakap masalah pelantikan timbalan Perdana Menteri ini. Masalahnya sekarang ini, sehingga sekarang, Putrajaya, Seri Perdana, Perdana Putra tak ada buat kenyataan secara rasmi menolak kabar-kabar angin yang bertiup berkencang di mana-mana bahawa akan ada reshuffle kabinet ataupun pelantikan seorang timbalan Perdana Menteri. Isunya sekarang ni seolah-olah UMNO ni, telah demand supaya dilantik timbalan Perdana Menteri. Mana dia? Wahal tak ada pun benda itu secara rasmi disebut. Baik dalam sidang media daripada mulut pemimpin UMNO. Jadi siapa yang mencabul jangan politicking atas titah yang di Pertuan Agong? Siapa? Jadi untuk nak menutup satu tuduhan liar ni, patutnya sama ada Putrajaya Seri Perdana Putra ke ha? membuat kenyataan bahawa Perdana Menteri tidak bercadang masa yang terdekat ini selaras dengan titah yang di Pertuan Agong, untuk tidak politicking. Sekarang ni bergelora. Kemudian disebut nama orang ni lah jadi pertimbalan Perdana Menteri lah, nama orang ni lah dan sebagainya. Pertama saya nak tanya, apa perasaan Perdana Menteri sendiri kalau nak melantik seorang timbalan Perdana Menteri? Wahal kita ada timbalan Perdana Menteri de facto. Namanya Datuk Seri Azmin Ali. Ini dah diulangkan oleh Perdana Menteri. Kalau dia tidak dapat jadi pengurusi, mesyuarat kabinet ke mesyuarat apa pun, Azmin Ali lah gantinya. Hanya tidak disebut timbalan Perdana Menteri. Daripada armadanya, kebesaran dia, sama taraf timbalan menteri. Dengan motosikalnya, dengan kereta pengiringnya. Itu status timbalan Perdana Menteri. Nak buang ke mana pula tu? Kalau dilantik timbalan Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri ni dilantik, katalah orang tu ke, yang orang yang saya tak suka, takkan menteri yang menteri kanan yang 4 orang ni masih lagi nak pakai road rider, UTK ada kat belakang dia. Apa hal? Apa hal negeri ni? Saya ingat saya lah. Waktu 13 Mei, Tun Razak Perdana Menteri, pengarah gerakan, 2 orang. Tan Sri Manika Wasegap, Presiden MSC, ada satu kat depan dia, kemudian di belakang dia ada kereta peronda polis, escort, dan juga Lee San Chun masa itu. 2 orang ni, dia menteri biasa kerana waktu tu peristiwa 13 Mei berlaku. Itu saja. Itulah dia. Kalau orang lama-lama dia tahulah. Orang baru mana nak tahu. Dari itu, siapa yang politicking sekarang ni? Kemudian tu, kenapa berjaya mereka nak cuba merosakkan hubungan yang dah baik? Gencatan senjata sudah diumumkan oleh UMNO. Dalam keadaan gencatan senjata itu sekarang ni perundingan berlaku. Soal rasionalisasi ke, soal pertimbangan ke, keadilan ke dan sebagainya lah. Sudah dibincangkan, sudah dirundingkan dan sedang berjalan rundingan. Tiba-tiba keluar nama orang lain yang keluar daripada hierarki Perdana Menteri. Betul, siapa nafikan? Saya pun tak nafikan. Pelantikan timbalan Perdana Menteri, Menteri prerogatif Perdana Menteri. Tetapi masalahnya prerogatif itu kalau dia satu parti. Macam Najib dulu, singkirkan Tan Sri Muhyiddin, prerogatif dia, siapa nak lantik dia ambilnya Ahmad Zahid Amiri sebagai timbalan dia. Waktu Tun Razak, Tun Ismail mati, dia ambil biras dia. Itu prerogatif dia. Hanya waktu Tun Hussein jadi Perdana Menteri, nak lantik timbalan Perdana Menteri, pada dia nakkan Tan Sri Ghazali Syafiee, kerana kebetulan waktu itu keganasan komunis dan sebagainya, tapi dibangkang oleh 2
Naib Presiden almarhum Tun Ghaffar dan Tengku Razali, dan juga Dr. Mahathir, dia diam, dia tak ada komen apa-apa. Akhirnya berkesudahan, kerana Dr. Mahathir diam, tidak membantah, Dr. Mahathir dilantik timbalan Perdana Menteri. Saya rasa kalau dulu Tengku Razali tak bantah pun tak, dia mungkin dia akan dilantik timbalan Menteri. Biarlah Cik Ghaffar. Cik Ghaffar, dia ada alasan untuk membantah. Kerana waktu Tun Razak sakit, Tun Nusin sakit, dia pemangku Perdana Menteri. Saya masih ingat lagi. Ha? Dia rough rider dia lalu dengan kereta dia, kereta Perdana Menteri. Kerana Tun Razak ada di hospital di London. Tun Nusin ada hospital di Kuala Lumpur. Jadi dia jadi pemangku Perdana Menteri. Jadi apabila Tun Razak mati, Tun Nusin jadi Perdana Menteri, dia demand. Dia nak jadi Perdana Menteri. Kerana dia pernah jadi pemangku tu. Kerana dia sokong oleh Tun Razali. All guard dia dalam UMNO. Mahathir diam, tak nak cakap apa-apa. Akhirnya Tun Nusin ingatnya, banyak sangat komplain, aku ndakkan, itu prerogatif aku sebagai Perdana Menteri nak lantik Ghazali Shafie jadi timbalan menteri. Kau orang semua sibuk dengan kau punya jawatan Naib Presiden lah. Bagi kepada Dr. Mahathir, melopong lah. Sama ada Cik Ghaffar apa-apa. Walau apa pun Cik Ghaffar apa-apa pernah lah mendapat jawatan timbalan Perdana Menteri. Okey. Jadi, soalnya yang bangkit sekarang, kalau kau nak lantik lain daripada parti kau, macam sekarang prerogatif dia. Dia lantik Azmin Ali, kaki lompat daripada PKR. Patutnya Jidin lah jadi senior minister yang kanan nombor 1 kerana dia founder. Walaupun dia kalah, tapi kerana dia senator. Tapi banyak lagi founder dia. Lantiklah yang lain, Pak Wan ke yang menang besar dulu. Okey. Tapi dia tak buat. Kerana itu prerogatif dia. Nak lantik. Tapi problemnya prerogatif itu tidak menjadi hak mutlak jika bukan parti dia. Macam juga UMNO waktu jadi Perdana Menteri, nak lantik Menteri MCA, kena tanya dengan Presiden MCA, siapa dia nak namakan dia. Orang menteri ni nak lantik Menteri daripada MIC, kena tanya. Pada Presiden MIC, nak lantik PBB punya Menteri, kena tanya. Jadi ini semuanya kononnya tak terpakai. Jadi tak betul lah, kan? Jadi Muhyiddin apa-apa kena rujuk. Jadi orang pun sekarang ni, khasnya penyokong-penyokong UMNO bertanya, di Sabah sana tu, Bom Mokhtar pun tengah berjalan mahkamah ni, kes dia. Dia masih lagi dalam standard OKT, orang kena tuduh. Dilantik timbalan Ketua Menteri, Menteri Kerja Raya lagi. Tapi kalau nak lantik Zaid Amidi, tak boleh, dia kena tuduh. Jadi, bagaimana tu? Yang sana boleh, yang di sini tak boleh. Jadi kita, rakyat pun jadi gila lah kerana politicking ini. Jadi kenapalah dipolitikingkan? Cara yang paling betul, yang paling baik, buat kenyataan. Tak ada keperluan nak lantik timbalan menteri sekarang kerana kita nak menghadapi minggu depan, iaitu bajet pada 6 hari bulan. Jadi kalau berlaku dia apa dipanggil ni, reshuffle kabinet, maknanya kita politicking lah. Okey, tuan faham kan? Limbawan Kiswah tanya, soalan dia bagus. Persoalannya, adakah ahli Parlimen UMNO menyokong Zahid sebagai Presiden UMNO atau mengkhianati Presiden UMNO dan menyokong Muhyiddin? Kalau tak menyokong Presiden UMNO, kamu keluarlah. Macam yang lain-lain tu lompat awal. Lompat galah ke, lompat kijang ke, pergi masuk PBM. Walau apa kedudukan pun kena sokong. Kena sokong Presiden Parti. Institusi berpresiden itu kena dipertahankan. You tak mau menyokong Zahid, tak apa. Tapi kamu kena menyokong UMNO. Tapi apabila kamu menyokong UMNO, kamu kena menyokong pula Zahid. Ini masalah. Saya tak menyokong, saya hanya menarik diri nak sokong Zahid sebagai Presiden UMNO untuk semua waktu ni. Kalau saya rasa dia baik, tak ada masalah, saya sokong balik. Bukan saya keluar pada UMNO dan saya pun bukannya ahli Parlimen. Saya punya standard tak apalah. Tak nak menyokong Zahid. Tetapi ahli Parlimen tak boleh.
dia mesti menyokong Presiden UMNO. Dan juga UMNO, kalau dia nak berpihak pada Muhyiddin, better go out lah kata Muti dia. Ya. Okay. Kupang maling. Hari ni saya live lah. Asyari 9, Abang Yusuf Cebek, almarhum Yusuf atau Yusuf Cebek, orang kuat UMNO Lemah Pantai. Dia bayar abang saya. Kami sama-sama sekolah Gombak Lane dari Syamuddin. Dia senior saya lah. Meninggal sakit. Baik orangnya. Sama-sama kita bacakan Al-Fatihah kepada dia. Jadi masalahnya sekarang, kalau nak lantik Isyamuddin Hussein, dia pun yang luka tak berdarah. Luka tak berdarah ni beza dia. Yang lain dah kena cah mahkamah. Dah luka berdarah pula. Najib, Zaid, Tengku Anan. Tu semua kena cah mahkamah dah. Rahim Baling. Isyamuddin ni luka tapi darah belum ada. Sebab berlegar akan banner-banner dia penyelewengan tender Kementerian Pertahanan. Buat kapal 6 bilion. Kapalnya tak ada. Duitnya dibayar. Beli helikopter. Dah dibayar. Duit helikopternya tak ada. Itu namanya luka tak berdarah. Jadi Isyamuddin ni seorang pemimpin yang dah luka. Image dia. Jadi macam juga Azmin. Walaupun dia tak cah di mahkamah, tapi dia pemimpin yang luka. Ada gambar video. Yang mempertahankan dia Tun Dr. Mahathir dengan polis. Polis penguat kuasa. Dia tak dapat nak membuktikan, mengiyakan yang gambar dalam video itu Azmin Ali. Takut jika didakwa di mahkamah nanti dengan teknikal, dengan peguam yang maklumlah orang banyak duit, tiba-tiba mana pengesahan video itu gambar apa? Sebab waktu berlakunya aduan polis terhadap semburit ni dah berhari-hari. Jadi nak korek balik jubur si pengadu tu nak dapatkan sperma ni tak mungkin dapat. Luka pun tak ada dapat. Tapi orang yang mengadu tu ada. Jadi itulah beza dia. Jadi saya kalau ini dilakukan, tentulah orang UMNO ni kan macam ayam dalam geban. Siapa bagi dedak dia okey, tak ada masalah. Dia berkokok dalam geban tu. Kerana tak dibaling dedak. Kalau dibaling dedak, dia diam. Itu mentaliti orang UMNO. Dulu orang kata, saya balun Isyamuddin ni sebab Zain Amidi bagi saya duit. Upah saya balun Isyamuddin ni. Bila masa lah Zain Amidi bagi saya duit untuk nak balun Isyamuddin ni. Sekarang saya dah balun Isyamuddin dah. Jawa Ponorogo tu. Tak mungkin lah. Kan? Adakah undi percaya pada PM tiada? Ada. Undi diadakan. Tun Dr. Mahathir pun pernah menerima undi percaya di dalam parlimen waktu UMNO mula diharamkan. Zahir ni tak penting. Yang penting sekarang UMNO. Yang penting sekarang ini ahli parti dalam UMNO. Saya malah nak cakap lah. Kan? Azizul Hamid, BN jangan percaya sangat dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Memang kami tak percaya. Pasal itu bergolaknya politik. Sebab tak percaya, cakap lain, tindakan lain, depan lain, belakang lain. Mesyuarat PBM mungkin lain. Mereka sekarang punya problem ialah mereka nak cari jalan bagaimana UMNO ini boleh lumpuh. Sebab kursi mereka 6 yang ada. Yang lain tu, cuba tengok Tuan, ada apa masalah? Cuba kita tengok. Apa perkembangan kursi? Tan Sri Muhyiddin, Perikatan Nasional dia 31 orang ahli bersatu. UMNO 39.
Dua MCA, satu MIC. Okey, Barisan Parti Bersatu Rakyat Sabah satu. Tapi kita UMNO 39. Jadi Bersatu ada 31. Tolak 6. Dia ada 25. 11 daripada PKR, 14 daripada UMNO yang lompat. Kita dah demand. Waktu berlakunya pilihan raya nanti, kita akan bertanding 31 kawasan ni. Kerana itu kawasan Melayu. Jadi 31 ni, kalau agaknya nak kompromi, kita tak bertanding 6 kawasan dia lah. Dan 6 lagi itu 12 itu. 6 dah keluar. Jadi yang 6 tu, yang ada sekarang dalam parlimen menyokong Bersatu, 6 lagi itu memang kita tak nak lawan. Jadi kalaulah Barisan Nasional ini masih berada lagi dalam kerajaan campuran dengan Perikatan Nasional ni, perundingannya nanti, UMNO akan terlepas 15 kawasan dia yang dipelarikan, yang dibuat lompat gagak ke, lompat katak ke, lompat galah ke oleh ahli parlimen itu. Jadi kita nak demand balik 14 kursi yang kita punya itu balik. Kita dah belajar dengan politik Sabah. Jadi untuk makluman tuan-tuan, kerajaan sekarang ni 113. 113 ini, satu dah sakit. Iaitu daripada Parti Bersatu Sabah. Harap-harap dia sihat lah. Parlimen ni boleh datang. Kalau tak sakit pun 113. Yang penting, yang jelas, Tengku Razali akan buat usul undi tidak percaya. Tinggal 112. 112 UMNO yang ada dekat situ dalam 38 orang. Bayangkanlah, kalau 8 orang ni tak adil di dalam usul, tak datang dalam meluluskan rang undang-undang bajet, apa jadi? Anwar dia ada 38, DAP 42, PAN ada 11, 91. Bercantum dengan Sabah Warisan ada 99. Kemudian itu kalau nak tengok pembangkang, dia ada 6 lagi. Jadi kalau 9, 14. 14 campur 91 jadi 115. 1-0 meninggal. Jadi dia ada 105. Yang kekuatan yang ada tu. Kalau bebas yang berjuang ni, bebas 5 ni sokong, Sabtu Aku 2 Parti Sarawak, 3 campur 5, saya rasa kedudukan dia akan menjadi 110 paling tinggi. Tetapi yang ada sekarang 108 pembangkang dalam parlimen. Hanya 2 saja majoriti. Itu sajalah tuan-tuan. Okey. Azizul Abdul Hamid, Tan Sri Muhyiddin tak boleh bawa pelabur luar. Tak boleh juga, salah dia. Masalahnya sekarang ni kerajaan tak stabil. Pelabur luar takut nak bawa duit ke sini. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Kalau ikut kata Lembayan Kasih ni, ayalah. Sekarang ni kompromi dia macam-macam. Maknanya kau jangan cas Syafi'i. Ni ada 2-3 dalam portal berita bagaimana Syafi'i waktu dia berkuasa bagi Asia RM300, $300 juta. Mungkin itu dapat disenyapkan lah untuk tutup mulut Syafi'i. Jadi kalau Syafi'i secara simpatinya menyokong Muhyiddin, dapatlah dia 120. Sebab
dia punya kepala tu Syafi'i itu kalau terdedah dengan rasuah selama 22 bulan, 25 bulan lebih kurang meminta sabah, ada benda-benda yang dia buat yang boleh ditunjukkan oleh Muhyiddin. Dia pun mengigil jugalah kan. Kes yang dulu pun belum lagi dapat ditahan, yang kes Kementerian Pembangunan Bandar. Ali Abdullah, Fendi Rosli, ni semua sedap baca dia. Semua orang tak betul dalam politik. Agak siapa yang betul? Ni satu jenis bangang. Kita ni beri komen. Bukan semua orang tak betul. Ada yang betul. Kan? Jadi puak-puak ni kita terajang lah sekejap lagi. Lepas saya kempen, sebelum ke-12, Fendi Rosli ni, puak-puak ni lah yang saya akan terajang daripada wall saya. Ya? Tak apa. Bagi dia komen. Saya baca kan. Tak ada hal. Hanya Duta Timur Tengah, Syahwan. Okey. Sekejap lagi. Oh, ramai saya nak terajang ni. Saya nak malas baca lah. Okay. Zaid dan Iden, tiga orang bergaduh besar apa? Tak bergaduh pun. Hashimah. Pakcik kalau ini semua saya nak terajang lah. Dia besok malam dia tak ada lagi dah. Okay. Yang Hashimah ni sekejap lagi lepas saya komen saya terajang lah. Kalau nak terajang sekarang boleh tak? Senang je. Gambar pun black and white. Boleh, tak ada apa hal. Kita dah buang dah Hashimah tu sekejap ya. Kata sangat melalui komputer ni sekarang. Okay. Hazizah Yunus. Ini pun saya nak terkajang. Sekejap tuan-tuan. Bagi saya ruang. Jadi saya nasihatkan anda-anda semula. Janganlah komen luar pada topik. Tuju pada saya. Buang masa anda ya taib, letih. Lepas tu kena terajang daripada wall saya. Jadi saya sekarang tengah mencari mana-mana soalan yang saya boleh jawab. Daniel Zahrain. Datuk nak tanya kalau bajet ni ramai MP sokong, adakah dikira dah ke? Tidak. Itu hak mereka sebagai ahli parlimen. Tak ada kaitan soal mendahaka. Kerana parlimen tidak boleh dikawal oleh Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong. Kerana dia Dewan Rakyat, Raja Perlembagaan. Jadi biasanya amalan Raja Perlembagaan ini, Tuanku yang Tuan Agong tidak boleh mencampuri urusan politik. Anif ya. Muhammad Anif, kenapa selepas Agong tolak darurat, ya, kita menyokong tolak darurat, kita sokonglah. Sebab itu selaras dengan pendirian UMNO. Kita bukan nak minta darurat, kita nak minta bubar parlimen daripada dulu lagi pun.
Okay. Masalah dalam UMNO ni, bergaduh dengan Muhyiddin ni selepas pilihan raya Sabah. Saudara Muhammad Hanif. UMNO pun kemungkinan akan menyokong bajet ini kerana dia memberi kesan yang besar terhadap pentadbiran. Jadi kita rasalah bajet akan lulus, tapi rang undang-undang lain belum tentu lulus. Jadi tuan-tuan kena faham, di parlimen ni kali ini berbelas kali ahli parlimen kena mengundi usul. Jadi usul bajet ini lepas. Jadi kalau usul bajet ini lepas, kemudian itu yang tergantung ialah Senat. Mungkin tidak boleh bersidang. Tapi kalau Senat Parlimen bubar, Senat boleh bersidang khas. Mungkin kali ini akan bertukar bahawa selepas bajet lulus, Senat akan bersidang untuk meluluskan bajet itu. Rosli Abdul Ghani, ahli parlimen UMNO menyokong Anwar. Menyokong Anwar ni kita tengok apa hujah dia. Nak menyokong Anwar jadi Perdana Menteri ke, nak menyokong Anwar untuk mencukupkan quorum untuk mengurangkan majoriti Muhyiddin. Kita tengoklah betul. Tengok tak ada apa soalan yang menarik. Sam Adnan, satu orang pegawai kerajaan bekerja di Kementerian Komunikasi. Dalam mesyuarat audio dia kata dia dulu waktu kerajaan yang dulu iaitu kerajaan BN paksa dia undi BN kerana dia tak confirm apa dipanggil jusasi. Jadi dengan air mata kerana dia nak confirm jusasi dia undilah BN. Lepas tu dia kata kerajaan ini kerajaan bebas tapi macam kerajaan komunis. Mana kerajaan yang dikata tu kerajaan UMNO atau kerajaan Barisan Nasional. Audio itu saya naikkan di dalam Facebook saya. Satu, saya minta Timbalan Menteri UMNO di Kementerian Komunikasi bertindak dengan pegawai ini. Kedua, saya naikkan minta dia buat laporan polis jika benda ni palsu. Tetapi dalam aduannya, dia mengaku itu video dia. Dia kata saya mengaibkan dia. Suara-suara dia. Jadi kabarnya lah, saya tak tahu. Kabarnya kebetulan, dia sudah dikeluarkan di Kementerian Komunikasi dan dipindahkan Kementerian Dalam Negeri. Mungkinlah kerana dia berada dalam Kementerian Dalam Negeri, maka polis buka kertas siasatan. Siasatannya di Balai Polis Kajang, bukan terkelas. Jadi polis pun duduk dalam Kementerian Negeri. Buatlah buka siasatan. Jadi saya pun datanglah beri keterangan. Antara soalannya, kamu naikkan itu di mana? iPad saya. Tapi pegawai penyiasat rampas telefon depan saya. Kemudian saya merayu. Dia bawa jumpa pegawai dia tak jumpa saya. Terus dia kata tidak boleh. Dulu-dulu apabila benda ini berlaku, saya dibawa ke meja pegawai. Ya kononnya SIO. SIO akan terangkan begini. Jadi ini tak ada, saya tak jumpa. Pegawai penyiasat keluar bilik dia kata tak boleh. Jadi ni nak buka, suruh saya buka password. Apa kena mengena telefon saya? Dengan apa saya tulis, saya dah mengaku dah dalam saya punya kenyataan itu bahawa saya tulis dalam iPad saya. Jadi telefon saya pun dirampas lah. Sampai sekarang tak tahu apa khabar beritanya. Tapi nombornya, saya dah ambil SIM card baru. Itu yang saya boleh telefon. Orang telefon saya balik. Faham? Maria Kelly, terima kasih sokongan anda. Saya bukan tak bersetuju.
komen-komen yang negatif. Tapi berhujahlah. Jangan berhujah macam budak-budak. Saya ah, bercakap, saya bawa toilet, saya tahu. Ah, sebab masalah dia pertama, kita kena tahu orang tua dia punya circulation air liur dia tak sama dengan anak muda. Keduanya, saya ada pakai gigi palsu. Jadi air liur itu akan terpercik di luar. Jangan saya bakal timbalan Perdana Menteri yang monyet-monyet yang ni sokong pun air liur ada kat sini. Cuba tengok Syamuddin tu kalau dia bercakap. Macam Najib dia bawa juga tuala, kadang-kadang dengan dia bucak dia ketat. Jadi apalah normal. Kemungkinan ni bapak dia orang ni semua tak tua, dia tak datang tengok bapak dia. Ini semua anak-anak yang kurang kasih sayang. Tak pernah tengok bapak dia, tengok berdepan bapak dia bercakap. Tak ada. Jadi kita yang tua ni pun dianggap macam tu lah. Ni semua budak-budak yang tak ada pendidikan agama, tak diajar oleh mak bapak. Jadi maafkanlah. Okay, ketipang lah. Berjumpaan, tak berapa jelas. Zaid Yunus, Datuk layak ke Mat Hassan jadi TPN? Semua orang layak kalau dia lantik. Kadang-kadang ketua-ketua UMNO bahagian ni lantik sebahagian ketua penerangan berdari ni bukan layak, tapi dia kroni. Dia boleh mungkin tak melawan ketua. Kadang-kadang kita tanya, layak ke dia tu jadi sebahagian? Layak ke dia jadi ketua penerangan? Layak ke dia duduk ahli majlis tertinggi UMNO? Tapi kerana presiden layak kata dia layak. Layak lah. Terserah lah. Kan? Kadang-kadang kita dengar kenyataan ahli majlis tinggi ni, baik kita dengar kenyataan pemandu lori taksi ni lebih lebal, lebih baik ada intelektualnya. Okay. Dia tak boleh mewakili UMNO lah, Tuan Nizam Mak Isa. Kalau Syamuddin dilantik, dia wakili diri dia lah. Kan? Sekarang ni masalahnya Muhyiddin tak tahu macam mana nak balas budi Syamuddin ni. Pelari yang 14 orang ahli parlimen UMNO ni. Yang sekarang dia kata dia ada 31 tu. Wahali sebenarnya ada 6 je. Okay, Ringo Das, thank you. Mariah Carey, terima kasih. UMNO tergesa-gesa sangat Datuk nak kuasa. Bila lah kita nak kuasa? Khairuddin Suhali tak ada. Kuasa ni datang secara kebetulan. Kerana Dr. Mahathir letak jawatan. Kita sambut lah. Macam selalu kita katalah. Jangan lupa. Dalam masa ada kesempatan ambil mana yang sempat. Okay. Ahmad Faiz, kau baik. Ya, Pak Tuan, Said Saifuddin, Said Arman, semoga sihat. Entahlah Tuan. Sama Adenan tak apalah. Saya dah tanya dengan peguam. Biarlah peguam bertindak macam mana. Jujur Datuk, adakah pemimpin UMNO belajar kesilapan mereka semenjak kalah? Ada yang belajar, ada yang tidak. Okey. Saya rasa tak ada soalan yang menarik. Tuan Malik, apa ni Tuan Malik kondak Tuan Malik? Betul ke ada amanat Tengku Abdul Rahman yang mengatakan jika UMNO diharamkan, ahli UMNO diminta amanat? Tidak adalah, tulisan ada Hakim. Suatu masa dulu.
sebenarnya kalau kita baca betul-betul sejarah penubuhan PAS yang tak tersurat, PAS ni ditubuhkan supaya check and balance dengan UMNO. Bagi UMNO berjuang kemerdekaan. Kerana masa itu pun dah ada parti ugut mengugut ini. Macam UMNO dia ugut British. Beritahu dengan British. Kalau kamu semua tak nak sokong UMNO ditubuhkan, pandangan UMNO, PAS orang Melayu akan terus menyokong dan dia akan ada pengaruh. Jika PAS berkuasa di tanah Melayu, kedudukan British punya harta asetnya akan bermasalah. Termasuk orang-orang Cina dan orang India yang kamu bawa sekarang ni. Jadi kamu kena pilih yang mana satu. Kamu nak sokong UMNO yang kami boleh bagi orang Cina, orang India yang kamu bawa masuk ini jadi warga negara, atau kamu nak pilih PAS yang kemudian akan menendang orang Cina dan orang India dalam negara ini, atau orang PAS akan bergabung dengan Indonesia. Ini cerita yang sebenar, yang tersembunyi. Kalau tuan-tuan cari buku, cari temu ramah dengan pemimpin-pemimpin PAS yang lama, UMNO yang lama, ada tertulis secara tidak sengaja. Tapi kita tak buat kajian. Memanglah, saya pun pernah membaca. Kerana saya berada di politik zaman Tengku tahun 1968. Tengku masih Perdana Menteri. Saya masuk UMNO waktu umur saya 18 tahun. 1973 saya dah duduk jawatankuasa bahagian. Umur saya 21 tahun. Zaman Tun Razak. Yang saya ingat saya memang ada tulisan itu. Dalam buku mana saya dah lupa. Tapi ada buka amanat. Tengku punya pandangan bahawa di Malaysia ini patut ada dua parti saja. UMNO atau PAS. Itu saja. Sekarang dah banyak parti termasuk PBBM. Ini saya tak boleh buat lah kalau putus-putus. Tak tahu lah tuan-tuan. Kalau begitu, sekian sajalah. Dah pukul 11.51. Saya bercakap untuk mengurangkan tuan-tuan punya kerinduan untuk saya live. Bertanya saya, telefon saya, WhatsApp tak begitu clear sekarang. Dan saya nak beritahu, mungkin besok saya nak postingkan nombor akaun saya. Nak minta derma daripada kawan-kawan yang boleh menderma RM1, RM2 nak kumpul, nak beli telefon. Sekarang saya pakai telefon, mana telefon tu? Telefon ni boleh pakai. Ni telefon dia, ni telefon. Telefon ni ada bateri kat belakang dia. Kalau saya cabut bateri ni, power ni tak ada. Telefon ni sekarang bateri dalam dia ni dah tak berfungsi, kena bergantung dengan bateri ni. Jadi kalau saya cabut dalam masa 10 minit kan dia menurun lah ni, duduk lalu tutup. Itu dia. Jadi saya mungkin besok kot saya akan postingkan nombor akaun saya, minta demo. Bukan saya tak ada duit. Janganlah tuan-tuan kata Datuk ni dah jatuh miskin. Tidak. Ada duit perkara. Dan keadaan COVID ni kena simpan duit. Tambah pula tidak ada kerja. Jadi apa kita buat, ada duit sebanyak tu simpan. Selagi saya boleh pakai, pakailah. Tapi tak begitu baik lah. Itu yang lain putus-putus. Jadi biar saya minta tolong kawan-kawan. Saya pun sebenarnya semenjak COVID ni dah asnaf lah. Semenjak Kerajaan Barisan Nasional kalah, saya dah asnaf lah. Tak ada pendapatan apa-apa. Hanya pakai duit simpan ataupun duit apa-apa lah yang boleh meneruskan ke depan. Jadi itu sajalah tuan-tuan. Mau sepit pun dah cakap lah. Line dah putus-putus. Faizal Junction. Tu apa cerita handphonenya tu dah ada kok. Kalau dah ada saya tak jadi nak survey lain, tak ada dah. Bila ada saya sebut lah, saya khabarkan lah Faizal oi. Okey. Selamat malam, selamat istirahat.